tu kata better you orang balik sekarang. Bukan you orang je yang kena. Ramai dah yang kena macam ni kan. Hai, Assalamualaikum. Kembali kita lagi pada hari dalam Seismik Seram jam 12. Okey, sebab ramai sangat minta Seismik Seram jam 12, kita orang dah tak boleh masuk studio macam biasa. Dan kita kembali balik macam awal-awal dulu. Kita akan shoot daripada rumah. Dan sekarang ni jam 12.30 malam. Dan hari ni kita special sikit. Kita ada bawakan subscribers kita. Tapi panel pertama daripada Seismik TV punya team, macam biasa saya lah host. Tapi seterusnya kita ada Izzah Hadira. Hai Izzah. Seram betul Izzah, rumah dia gelap betul. Elemen seram tu. Elemen seram macam betapa dalam tu Izzah. Okay, seterusnya guys, kita nak introduce dua orang kita punya subscribers bertuah lah, yang ceritanya seram. Pertama kita bawakan seorang abang ni daripada KL. Ini dia Abang Raja Azrul. Assalamualaikum bang. Salam, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Pasal tak tidur lagi. Kita nak dengar cerita seram. Okay. Dan subscribers kedua ni kita bawakan Mai dari Penang, anak Mami. Betul Mami. Hai. Apa khabar, sihat? Alhamdulillah sihat. Okay, Wow. semua dah ready? Ya, ready. Saya ni. Mari kita mulakan Seismik Seram jam 12. Dan malam ini kita akan hanya bacakan kisah-kisah yang dikongsi oleh subscribers kita, yang memang cerita benar. Ya tak tahulah kalau cerita tu benarlah, kalau tipu-tipulah. Tapi ini adalah kisah yang subscribers kami kongsikan. Dan cerita pertama saya akan bacakan dulu. Kisah ini dah dihantar oleh Zahirah Zaini. Hai, nama saya Zahirah Zaini. Saya nak bercerita kisah seram semasa zaman diploma di UiTM Puncak Alam. Pada tahun 2017, bulan September merupakan interim session 3 bulan. Jadi dekat situ hanya ada pelajar-pelajar yang baru masuk untuk intake September 2017. Nak dijadikan cerita, Ustaz pendekkan due date untuk submit assessment CTU dalam minggu keempat dan classmate saya semua tak buat lagi. Bila Ustaz inform dalam grup WhatsApp waktu maghrib, saya terus bercadang untuk siapkan dalam malam tu juga, sebab assessment tu hanyalah tafsir surah Yasin dalam 5 ayat sahaja. Jadi selepas solat maghrib, saya dan roommate janji nak tidur lambat sebab nak siapkan kerja. Dan jadi habit saya untuk buka tingkap ketika buat kerja. Wow. Allah, buka tingkap pula. Beraninya. Tingkap belakang tingkap ni. Dalam jam 12 pagi, tiba-tiba roommate saya kata nak berhenti buat kerja dan saya masih sambung buat kerja. Jam 12.30 malam, saya toleh ke belakang, nampak roommate saya main phone. Dan saya cakap lah, Belakang ni tingkap. Sama lah kita ni. Scary ni. nama roommate dia Syah Hei, ya Allah. Syah, kau jangan tidur tau. Kau dah janji nak teman aku. Dan roommate saya balas, okey Z, tapi kalau aku tertidur, kira halal lah Oh my Saya God. sambung buat kerja sampai jam 1.30 pagi. Angin tiba-tiba bertiup kencang dan suasana sangat-sangat sejuk ketika itu. Saya sambung buat kerja sambil bersiul. Tiba-tiba angin jadi kuat sangat. Macam ada bunyi siulan. Tingkap tertutup dan terbuka. Saya sambung buat kerja dan hamil. Tiba-tiba bunyi anjing menyalak dan perkara tu buat saya terdiam. Saya terus tutup tingkap dan laptop. Kononnya nak terus tidur. Tiba-tiba terfikir saya belum solat isyak. Saya terus kujut roommate saya, Syah, bangun Syah, teman aku pergi toilet. Dan roommate saya follow je belakang saya. Oh ya, hostel UiTM Puncak Alam ni berkonsepkan apartment.
Ada 4 bilik, ruang tamu dan 1 bilik air. 2 shower room dan bilik jamban. Roommate saya tunggu di luar toilet. Saya masuk ke shower room dan ambil air wuduk. Tapi ketika basuh lengan, seolah-olah ada suara yang berbisik. Takut ke? Takut ke? Saya habiskan cepat-cepat dan ketika saya keluar dari shower room, saya ternampak seekor lembaga ibarat beruk yang besar dan berbulu hitam tengah mencangkung di jamban. Oh. Saya terus tutup mata dan keluar toilet. Roommate saya masih mamai dan ikut gerak-geri saya. Saya pun bersiap untuk solat dan saya nampak roommate saya main phone. Saya cakap lah, Syah, kau jangan tidur tau, main phone je tau. Saya terus mulakan solat. Tapi rakaat kedua ketika saya sedang berdiri tegak, saya terasa macam ada tapak kaki sedang berlari anak dekat belakang saya. Bunyi tu terlampau kuat. Saya berdebar sangat dan segala bacaan saya dalam solat ibarat diajuk oleh sesuatu. Menangis saya masa tu bukan sebab khusyuk, tapi terlalu takut. Lepas habis doa, saya tak rasa bunyi tapak kaki tu dan saya terus toleh ke belakang. Dan macam biasa, tak ada apa-apa. Tiba-tiba roommate saya tegur, Z, kau nangis kenapa? Aku perasanlah juga tahu nangis time solat tadi. Kau ada masalah ke? Tentu saya tak tahu nak rasa geram atau nangis dekat roommate saya. Malam tu berakhir dengan tidur yang nyenyak. Saya ingatkan supaya semua orang settlekan hutang dengan Allah dahulu sebelum buat kerja dan solat awal waktu kalau tiada kekangan. Dia Pengajaran lah macam- ni. Ya betul-betul. Kadang-kadang kita lupa kan. So terus tidur dalam keadaan yang tak bersih. Tu, Betul. hebat. Tapi tempat belajar ni kalau kita fikir dekat mana-mana mesti ada kan? Betul. Benda-benda macam Standard ni. lah tu. Sebab kita zaman student suka buat kerja tengah-tengah malam kan. Yelah, betul. due date esok siap Due malam date ni. esok malam tidur lewat malam tu dah biasa lah. Tapi yang paling takut tu yang dia cakap tu. Takut ke? Ada orang Jelas berbisik tau kat dengar telinga dekat tu. Jadi cerita bisik tu pun dah seram dah ni. Okay, ni cerita kisah Iqbal Osman. Okay, Assalamualaikum warga Seswick. Okay, nama saya Iqbal. Kisah yang saya ingin kongsikan adalah kisah ringkas seram. Tajuknya ialah Pocong di Sebalik TV. Kisah ini berlaku sekitar tahun 2012 ketika saya form 4. Kisah seram yang saya alami ini di rumah saya sendiri. Untuk makluman semua, saya kaki gaming pada waktu itu. Boleh dikatakan saya sering tidur lewat kerana leka main PS2 sehingga lewat larut malam. Keasyikan bermain game saya tersentak buat seketika waktu disebabkan oleh kisah ini. Kisah ini bermula pada satu malam. Jam menunjukkan pukul 3 pagi. Okay, waktu itu saya sedang leka bermain bola PES. Okay, sedang PES. Game PES. Sedang saya bermain, ada kalanya PS itu tersangkut seperti loading. Hal ini sering berlaku pada PS. Jadi waktu itu saya nak restart semula PlayStation saya. Pada yang biasa bermain PS, bila nak tunggu game start, nanti akan keluar skrin hitam kat skrin TV. Apabila skrin hitam itu muncul sekitar di skrin TV, saya tersentak kaku, terlihat sebujur badan makhluk pocong berdiri tegak. Okay. Okay, tengok belakang lah. Okay. Okay, pocong yang saya nampak itu ada pada kacamata skrin TV kerana pantulan. Maknanya pocong itu ada di belakang saya dan memati saya yang leka bermain game. Sampai sekarang saya masih ingat gaya pocong itu berdiri sambil menyenyitkan ke kanan, ke kiri. Ya Allah weh. Okey. Lepas itu saya ternampak kelibat itu, saya terus toleh ke belakang. Tapi tiada apa yang kelihatan. Terus saya switch off segala TV semula. Masuk bilik, terus lompat atas katil. Kisah ini menyebabkan saya tidak bermain
GPS dah pada waktu malam untuk tempoh beberapa bulan. Itu sahaja pengalaman kisah saya. Boleh dikatakan kawasan rumah saya agak keras. Menurut arwah atuk saudara saya, kawasan rumah saya merupakan laluan makhluk halus. Saja. Tapi yang takut dia tu, dia buat kepala tu. Macam Dia boleh menyenyit Ha, kat kiri, menyenyit. kanan, ke Allah. kiri, ke kanan. Ya Allah. And then dia pun berani tengok belakang balik. Tapi kadang-kadang kita kalau macam kita perasan Mm-mm. ada benda belakang kita insting macam nak ke belakang kan. Dia Betul insting, tak? insting kita Kadang-kadang. sebagai human lah, manusia kan. Mm-mm. Kita tahulah sekarang ni PKP, tempat-tempat pelancongan ni kebanyakannya tak ditinggalkan dan homestay semua kan. Ini yang abang lalui sendiri lah waktu pergi ke Cameron. Okay, tahun lepas bukan nak menakut-nakutkan lah. Ini hanya sekadar berkongsi. Waktu tu cuti Raya Haji, Minggu Raya Haji. Jadi pertengahan minggu. Okay, kita tahu Cameron ni terkenal dengan pasar malam dia. Jadi kami memilih untuk bermalam di sebuah homestay di kawasan pasar malam tersebut lah. Tapi kebetulan hari tu tak ada pasar malam disebabkan oleh pasar malam ni di hujung minggu je. Jadi macam biasa kita tahu malam kalau Cameron ni dia memang sunyi. Dia tak ada tempat yang kita boleh chill out ke apa ke kan. Apartment yang abang sewa tu dia ada 2 bilik. Okay, satu master bedroom yang ada 2 katil. So satu katil single dan satu katil double. Okay, yang attach dengan bilik air lah. So satu lagi bilik is katil queen, katil kelamin. Jadi sebab abang pergi dengan my family, so abang stay dengan adik abang yang bungsu di bilik yang master bedroom tu lah. Malam tu pada sekitar pukul 1 pagi, sebab abang tidur dekat katil yang besar tu. Okay, menghadap dinding katil. Kita baring tu, kita mengiring, kita menghadap dinding. So adik abang yang bongsu tu dia dah tidur tapi di katil yang single. Pukul 1 pagi tu abang terjaga. Sebab kalau Cameron dia dah suji, kita tak pasang aircon, kita tak pasang kipas. Jadi kita tak dengar apa-apa bunyi selain daripada suji je. Lepas tu orang kata kalau jarum jatuh pun kita boleh dengar sebab dia betul-betul suji. Bunyi kereta pun tak ada. Tapi terbangun waktu tu macam tak boleh tidur. Tiba-tiba tengah bunyi anjing menyalak. Anjing menyalak yang macam kuat. So sebab bilik tu kecil, lebih kurang macam dia dekat tingkap. Kita boleh dengar macam anjing menyalak sebelah ni je. Macam tapi baiklah kita fikir okey mungkin dia kawasan kebun, tapi kita kat kawasan pasar malam tu mana ada kawasan kebun. Bila dah dengar anjing menyalak tu rasa dah tak sedar hati lah. Tapi tidur tu mesti mengiring lah. So tiba-tiba suara anjing menyalak tu berhenti. Dia stop dan okey, selang beberapa saat atau beberapa minit lah lebih kurang, boleh rasa ada orang naik atas katil. Kalau kita pernah rasa kan kalau orang nak naik atas katil kan bunyi dia macam mana kan. Memang kita rasa. Dia rasa dia macam dia baring sebelah kita. Dia macam tapi dia lepas dah berteman pula. dah berteman. Tak, mula-mula fikir ada adik abang lah, tapi tak mungkin lah sebab dia dah besar kan. Jadi tiba-tiba dia rasa macam orang naik, tapi lepas tu abang rasa tak boleh nak pusing dah. Apa? Badan tu. Nak mengiring balik. Dia terus Dia macam tindih ke? dia tak tindih, dia macam baring sebelah kita, tapi kita tak boleh nak pusing ke belakang. Dan kita tak boleh nak menjerit, tak boleh nak bersuara. Memang nak menjerit jugalah sebab yelah kita pun takut kan dengan suasana macam ni kan. Lepas tu tiba-tiba dia tak boleh nak pusing, jadi rasa macam masa tu cuba baca lah apa yang dalam hati kan. Baca lepas tu dia macam turun katil buat gaya tu. Dia macam macam tu. Lepas tu bila kita pusing balik, elok jadi abang tidur kat situ elok. Tapi adik abang bukan ada kat katil dia lah. Ada kat katil dia berselimut, aman. Lepas tu kita pun bangun ambil earphone, pasang balik ayat Quran. Esok pagi tanyalah dengan family semua ada ke ni. Rupanya memang
Memang awak seorang je lah sebenarnya yang kena. Masa tu lah. Kisah ni dari Suziatul Nabila. Okey. Assalamualaikum Sesmate TV. Kisah ini terjadi pada ahli keluarga saya dan saya berceritakan berdasarkan pengalaman. Waktu saya form 5, saya baru dapat tahu ayah saya ada saka. Biasalah kan, orang tua dulu-dulu ambil saka untuk jaga family, tapi lama-lama semenjak ayah lumpuh separuh badan, ayah dah tak mampu nak bagi saka tu makan. Sampailah satu tahap, mak saya jatuh dalam bilik air dengan keadaan tertiarap. Mungkin hampir 1 jam mak jatuh sebab waktu tu pagi. Sedar-sedar kakak dah jerit, panggil mak dan azan subuh terus berkumandang. Kira 1 bulan juga mak koma lepas kejadian tu. Selepas je mak dah sedar dan boleh ingat kejadian tu, mak bagi tahu sebenarnya ada orang tolak dia dari belakang. Kami dah ikhtiar berubat tapi tak boleh sebab ayah tak nak buang saka tu. Sejak tu, semua orang dalam rumah kena kacau dan kisah paling mengerikan, abang saya nampak ada satu lembaga seakan beruk tetapi besar dan berbulu hitam keluar melalui pintu bilik ayah dan pernah bergelut sewaktu tidur sehingga meninggalkan kesan cala pada belakang badan. Bayangkan keadaan ni berlarutan hampir 5 tahun sepanjang ayah sakit. Sampai sekarang terjadi lagi benda aneh tapi kami sekeluarga seakan lali dengan keadaan mistik ni. 5 tahun dia bertahan. Sampai sekarang lagi tu kan? Yang bergelut sampai waktu tidur. Sebab Tapi dia cakap tadi saka dia tu macam seakan beruk kan? Macam kisah yang UiTM tadi pun Beruk juga. Mungkin dia saudara mara. Allah. Relatable Kisah ni jadi waktu 2018. Waktu tu saya ada kenduri dekat KL dengan kawan saya. So kita orang pergi 4 orang pergi KL. And then malam tu kita terpaksa bermalam kat homestay lah. Bila dah sampai homestay tu dah maghrib dah. And saya seorang ni, saya letih sangat waktu tu malam maghrib tu. So saya seorang-seorang pergi rehat dekat atas. Memang salah saya sendirilah, maghrib-maghrib nak pergi rehat seorang pergi kan. Lepas tu waktu tengah baring kat bilik tu, tiba-tiba saya dengar macam bisikan. Lepas tu tiba-tiba dengar macam menjerit. bisikan apa tu? Dia macam lepas tu menjerit. Like that. Kuat ke? Tak, dia macam mana? Dia macam nyaring lah bunyi dia. Bunyi lepas tu menjerit. Lepas tu dia menjerit. Lepas tu saya macam apa benda ni kan. Lepas tu saya tak tahu macam mana saya dapat keberanian tu. Lepas tu saya cakap lah, aku tak kacau hang, jangan kacau aku nak reset je. And then dalam pukul 9 saya terjaga, saya mandi, solat semua okey je, Alhamdulillah, tak ada apa. And then sebab kita orang 4 orang, kat atas tu ada 2 bilik. So 2 orang satu bilik. Okay, saya tidur dengan kawan saya seorang ni lah dalam satu bilik. Tapi malam tu kita orang tak tidur jenis macam straight lah, kita tu orang melintang dekat katil, melintang. And then tengah ada kosong maksudnya. And saya susah tidur malam tu, macam tidur kejap bangun, tidur kejap bangun. And then ada sekali tu saya rasa dalam pukul 3 pagi sebab saya ada tengok phone. Tiba-tiba saya nampak ada satu perempuan masuk bilik tu. Okay, saya memang jelas nampak dia pakai, perempuan dia macam pakai baju kelawar putih, ada line orange sikit, rambut dia memang panjang. And then dia terus masuk, dia baring tengah-tengah tu. Tengah-tengah? Baring terus tengah. Dia memang rasa tempat tu, memang rasa kat sebelah. Tapi waktu tu saya cuma ingat itu kawan saya. So saya macam buat macam tahulah. Mana tahu je lah kan. Lepas tu tak expect apa-apa waktu tu. Tapi memang jelas lah nampak perempuan rambut panjang semua tu. And then bangun pagi, yang tengah tu tak ada lah, kawan saya seorang tu ada lagi. And then balik pada trip tu, saya demam seminggu. Memang demam teruk sangat-sangat. Dalam seumur hidup saya, itulah demam yang paling teruk yang pernah saya rasa. Tapi Syahidah nampak ke dia? Muka tak nampak sebab dia masa masuk mengiring, lepas tu dia jatuh macam tu.
Tapi memang rambut dia dengan baju dia rambut. boleh nampak jelas lah. Boleh nampak jelas. Memang balik tu demam tu saya tak boleh makan, tak lalu. Nak bangun semua tak, memang tak larat lah. Masa Syahidah nampak tu, dia bergerak tu macam mana? Perlahan ke? Dia jalan slow macam nampak. Jatuh. Macam kita kadang-kadang mamai bangun malam-malam nak pergi tidur bilik mak ke apa kan. Macam tu lah jalan pak miring jatuh gitu. So memang jatuh tu memang kita rasa ada orang jatuh tengah-tengah tu. Oh. Apa Ni boleh renjut lah dengar. Memang berunjuk sebab kita rasa. So waktu tu kita ingat orang kan. Saya pun macam tak adalah nak panggil buat apa kalau Dah malam 3 pagi Dah- kan. dah pagi Biarlah 3 dia pagi. tidur kan. So Ada bau tak macam tak ada tiba bau, ke? bau semua tak ada. So pagi-pagi tu bangun tak adalah nampak kesan apa-apa ke? Tak ada. Pagi tu semua tak ada. And then lepas tu saya dah baik demam tu, saya jumpa balik kawan saya tu. Saya tanya dia orang, malam tu siapa yang datang tidur dengan kita orang? Lepas tu dia berdua macam, macam muka dia keris gila. Saya cakap, yalah ada malam tu ada orang datang tidur dengan kita orang. So dia kata, tak adalah mana ada. Dia orang, 2 orang tu memang tidur kat situ and kami dua memang tidur kat sini. So sampai sekarang lah persoalan ni saya tak tahu siapa yang tidur kat tengah. And adakah related saya demam teruk tu dengan benda. Alright, so cerita yang terakhir ni daripada subscriber kita, Ainul Kasrina. Nama aku Ainul. Ini pengalaman seram aku. Tajuknya Umi Keni. Kisah ni berlaku pada tahun 2015. Time tu umur aku 11 tahun. Waktu tu ayah kerja malam, so automatik aku akan tidur dengan mak aku. Nak dijadikan cerita lah. Satu malam tu aku tidur awal sebab mengantuk kan. Lepas tu tersedar dalam pukul 2 pagi. Aku pun rasa macam dahaga. Aku pun keluarlah daripada bilik time tu. Mak aku dengan adik-beradik semua dah tidur. And then lepas je aku keluar daripada bilik mak aku tu, tiba-tiba aku ternampak seorang perempuan rambut panjang tengah tengok TV. Time tu aku tak syak apa-apa sebab aku ingat tu mak aku. So aku pun pergilah dapur minum air. Tapi time aku tengah minum air tu, aku macam teringat, bukan Umi dah tidur ke? Siapa pula yang tengok TV tu? Aku pun beranikan diri pergi dekat ruang TV. Aku pun panggil lah, Umi? Umi? Sebab time tu tak nampak sangat muka dia. Tiba-tiba dia paling ke arah aku. Ya Allah, muka dia memang buat aku terkejut sebab buruk sangat. Mata dia merah berdarah. Lepas tu korang bayangkan, dia boleh senyum. Allah. Macam tu. Korang bayangkan, korang pandang macam tu, dia tunjuk muka dia senyum. Aku pun tak fikir panjang lah. Aku terus lari masuk bilik, peluk mak aku. Mak aku pun yang aku dah masuk tu, dia terkejut lah. Dia tanya aku, kenapa? Lepas tu aku cakap lah, tak ada apa-apa. Lepas tu tidur. Keesokan harinya tu, mak aku tanyalah, kenapa semalam? Lepas tu barulah aku cerita kisah aku daripada A sampai Z pasal lembaga yang aku nampak semalam. Kalau korang, apalah agak-agaknya bangun pagi, dahaga, nak tukar bawah kan, minum air sekali, aish. Ada pula yang nak temannya. Part yang rasanya seram tu bila dia kata dia pusing, mata merah berdarah, lepas tu dia boleh senyum. Uish. Dengan imagine. Tak boleh. Betul tak? Memang lari, tak apa pengsan je kat situ. Okey lah, cerita pengalaman Nizah ni masa tu waktu belajar lah. So masa waktu belajar ni kita orang dulu suka jenis kaki tengok wayang kan. Sukalah tengok wayang dengan kawan-kawan semua kan. Jadi masa tu kita orang planning lah, jomlah ada cerita seram ni baru kat wayang kan. Tak ingat cerita Conjuring ke, cerita Annabelle Creation macam tu lah. Jadi kita orang plan nak tengok tapi beli tiket midnight. Tu standard lah kalau orang kaki wayang, cerita seram beli tiket midnight kan. So kita orang pun dah setting pergilah dekat satu shopping mall ni kat KL lah. Jadi kita orang pergi tengok wayang kat situ.
Tapi masa tengok tu wayang tu tak adalah apa-apa gangguan. Nak dijadikan ceritanya, lepas je kita orang habis tengok wayang tu, time tu ada seorang member ni, dia kata dia nak pergi tandas. Lepas tu kita orang ni macam baru dia lepas tengok cerita seram, korang tak takut dia nak pergi tandas kan? Kan tiba ada muncul ke apa kan, dia lepas cakap kan. Jadi time tu member pun cakap tak apalah, korang tunggulah kat luar, aku nak masuk nak pergi tandas juga kan. So macam kita orang tak apalah, kita tunggulah dia dekat luar kan. Time tu kita orang ada 4, so seorang member lah masuk dalam toilet. Masa dia masuk toilet, lepas dah keluar tu kita orang tengok muka dia berubah tau. Dia macam dia macam datang kat kita orang cepat, jom lah, kita gerak sekarang kan. Aku tak sedap hati ni, macam kau kenapa kan. Dia cakap jom sekarang juga kan. Macam okey lah, tak apalah. Kita orang pun dah macam member dah gelisah semua. Macam kita orang macam fikir bukan lah ni, ada benda ke dalam ni kan. Lepas tu cerita Conjuring tu macam dah terbayang hantu bagai semua. Jadi time tu kita orang pun macam pergi dekat parking kereta. And then biasanya kalau orang pergi si tempat shopping mall ni lah, dekatnya JSC, diorang suka parking tingkat 4. Dia tingkat 4 zone G. Biasalah tu. Kalau korang tahulah kan. Tahulah kan. Okey, jadi masa tu kita orang pergilah tempat parking kereta kita orang. Kereta time tu adalah 3 biji, tapi orang tak keluar lagi ikut kan. So memang tak banyak lah time tu kan. Jadi masa kita orang dah masuk kereta tu, member nak start enjin, kawan yang pergi toilet tadi ni dia kata, kau boleh tak tolong buka surah ke air kursi ke apa ke. Aku betul-betul tak sedar hati ni kan. Lepas tu sebab muka dia dah pucat, kita orang dah macam kau okey tak apa-apa ke, kau nampak something ke. Dia cakap dia tak nak bagi tahu, dia cakap nak keluar dari tempat ni sekarang juga. Kita orang pun time tu dah macam risau kan. Okey lah, jom lah, dah buka semua, dah nak bawa turun kereta. Sebab tingkat 4 nak turun bawah, kalau ikut logik memang tak lama pun lah, tak adalah sampai 15 minit 20 minit, sekejap dia dah sampai kan. Tapi tak tahulah kenapa, sebab kita orang time tu dah turun dah daripada tingkat 4, turun tingkat 3, turun tingkat 2, tak sampai-sampai. Macam still tingkat 4, 3, 2, macam dia pusing tu, macam tempat yang sama tau. Macam kita orang dah, aku rasa tempat ni tak adalah turun nak jauh sangat. Macam dia jenis kalau tempat shopping mall tu, kita turun, terpusing jauh sikit, lepas tu turun balik kan. Macam ada yang sampai kan. Macam kalau keep on pusing pun sampai. Tapi tak tahulah kenapa time tu, macam dah 15 minit lebih jugalah kita orang keep on. Macam member tak nak stop tau, sebab kita orang takut kan apa-apa kot muncul ke apa kan. Sebab nak tanya Pak Gad pun tak ada. Pak Gad pun time tu orang pun memang tak keluar lagi, mungkin tengok wayang lagi ikut dalam pukul 1 pagi macam tu kan. Kita orang pun keep on lah, pusing kan. Macam kita nak macam member dah macam yang keluar tu, muka dia pucat tu nangis dah kan. Kita orang just keep on coming down je lah semua kan. Lepas tu buka Yasin apa semua, macam ya Allah tolonglah, janganlah. Lepas tu sebab Izzah memang pernah baca tau. Ada memang tempat ni, memang kita ingat dulu kita baca, kita tak percaya. Orang kata tempat ni memang ada student pernah kena 4 jam yang dia keluar tu pukul 6 pagi dah time tu. Yang pernah tu dengar, pernah baca benda tu. Betul. Jadi masa tu dia cerita yang dia teruknya sebab dia nampak lembaga tu, dia buat kita Izzah time tu lagi takut dalam tu, sebab terkena kat diri, terkena kat batang hidung sendiri. Lepas tu teringat pula yang dia cakap ada lembaga tu badan dia kurus. Allah. Janggut dia sampai lantai. Allah. Jadi kita macam time tu kita dah tak macam kawan dah tengah macam tu kan. Dengan kita orang time tu dah macam dah tak tahu nak macam mana kan. Just bawa je kita kan. Macam tolong, macam dalam fikiran hati, ya Allah janganlah tiba-tiba muncul ke lembaga ni, tiba-tiba kau pam kat sini ke, janganlah. Kita memang berdoa kan. Lala macam alhamdulillah lah sampai juga bawah, tapi 15 minit lebih lah. Memang kita rasa macam itu first time ever lah Izzah rasa, asal lah benda ni jadi kat aku malam ni juga kan. Macam ada something wrong ke apa ke kan. Mungkin kita orang terlepas cakap ke apa. Sampai je kat bawah tu turun, kita orang nak parking tu, ada seorang kakak Indian ni lah yang jaga kaunter tu. Time tu lepas tu member cakap lah, Kak kita orang tak tahulah kenapa Kak, kita orang turun lama gila turun kan. Macam nak cerita lah. Lepas tu kakak tu cakap, you orang baru balik tengok wayang kan. Lepas tu kita better you orang balik sekarang. Bukan you orang je yang kena, ramai dah yang kena macam ni kan. Kita orang dengar benda tu, wesh, kita orang member kan. Kita orang tu shoot balik rumah lah. Plan sebenar nak balik tu, nak pergi dapat mamak. Kononnya lah. Kononnya. Semua cancel. Kita orang sebab member seorang dah macam tu kan. Kita orang memang balik rumah. Izzah sampai rumah, semua lampu terang-derang dah buka semua. Memang ayat kursi semua sebab kita takut benda tu ikut ke apa kan. Memang time tu dah
dah takut gila lah kan sebab first time benda macam ni. And then esok pagi tu message lah member kan, weh korang macam mana tu, semalam ada something ke, orang kacau ke benda, sebab tanya kawan seorang tu. And dia cerita, dia cakap lah kat kita orang, dia macam minta maaf lah sebab aku bukan tak nak cerita semalam sebenarnya dalam kereta. Aku rasa apa benda tu, dia nampak benda tu, which is masa tu dalam bilik air. Okay, cerita ni dalam bilik air time tu kan, yang kita orang kan, time tu kita orang cakap kau nampak ke apa benda ke kan dalam tu kan. Kita orang terlepas cakap masa tu dia tengah cuci tangan. Okay, so kalau dalam tempat toilet cuci tangan, depan ada cermin, kiri ada cermin besar. Biasa kan ada cermin besar semua. Okay, so tengah cuci tangan ni, member tengah cuci tangan, cuci, dia macam tergerak hati. Oi, meremang pula saya. Tergerak hati Kita dia yang dengar ni pun. Betul. Saya kalau orang bercerita, saya memang tengah imagine tu macam. Betul. So kita basuh tangan ni, baca member basuh tangan time tu, dia macam tergerak hati, dia nak toleh kiri. Dia toleh tu, okay, dia toleh je kiri, lembaga hitam tu panjang. Kalau kita daripada reflection ni, sebenarnya korang boleh nampak benda tu belakang korang. Betul-betul dekat tepi dia. Tapi masa dia toleh tu, dia dah nampak tu memang dia terus shoot lah tu, yang rupanya kita orang baru tahu, oh rupanya tu lah sebabnya kau lari semua, memang kau terus kita orang macam tu semua kan. Jadi macam bila kita orang dengar macam tu, betul, uish, mungkin benda ni relate lah kot. Macam dia nak bagi, yelah orang tu dulu kata kita ni jangan keluar malam-malam kan. Lagilah kita suka hoha-hoha tempat-tempat macam tu pula kan. Jadi mungkin benda tu nak bagi pengajaran lah kita. Kau berani kau tengok wayang malam-malam. Sekali aku datang macam ni, terkejut kan. Dia uji kita tak nampak jalan balik je kan 15 minit. Tapi which is yang kita orang ni yang tak nampak jalan balik 15 minit tu tak seteruk member yang nampak dalam bilik air tu lah. Betul. Kiranya masa dia kena tu memang dia kata kita orang memang menyesal lah, kita orang takkan tengok wayang lagi kat malam-malam ke. Okay, tak jadi, tak beli dah tiket midnight sebab tak berani tu. Macam kadang-kadang macam sekarang ni pun pergi shopping mall mana-mana ke, parking tinggi ke, macam tak nak lah doh, aku takut doh benda ni jadi lagi, macam kita risau lah. Okay, itu dia tadi kisah pengalaman seram yang dikongsi oleh subscribers kami sendiri. So nak cakap terima kasih Kak Syahidah, dekat Abang Raja Azrul dan juga Liza yang berkongsi cerita hari ni. Jadi Abang Raja Azrul, ada tak kata-kata terakhir nak kata dekat mungkin yang pendengar cerita kita malam ni? Pertama je, kalau siapa yang ada alami tu, of course lah kita kena back to basic lah. Pengajaran dia lah, apa pun agama kita kena pegang lah. Macam tadi kan cerita kita dengar cerita orang tak, mungkin kita terlupa nak semayang, kita tak jaga hubungan kita dengan Allah, mungkin lah. So itu paling penting lah. Contoh kalau kita pergi tempat yang kita tak pernah pergi tu, make sure lah kita jangan main terus terjah je. Prepare diri kita sebelum masuk tu, baca ayat kursi dulu. And then maghrib tu, macam orang tua selalu cakap kan, maghrib janganlah macam tidur ataupun main kat luar semua tu. Ada sebab dia cakap macam tu. Okay, itu guys, itu sahaja cerita kita pada malam ini. Jadi apa segala cerita kita kisahkan, semoga anda semua ambil tiba. Jumpa lagi dalam Seismic Seram jam 12.